Baik, bertemu kembali kita dalam revisi kimia tingkatan 4 tajuk ikatan ion. Baik, ikatan ion ialah ikatan yang iaitu gabungan antara logam dan bukan logam. Di mana logam akan derma elektron dia kepada bukan logam. Bila logam derma elektron dia akan jadi ion. Bila bukan logam terima elektron, dia akan jadi ion juga. Ion logam kita panggil dia sebagai cation. Ion bukan logam kita panggil dia sebagai anion. Okay? Baik, kita tengok contoh bagaimana ikatan antara natrium klorida. Natrium klorida. Iaitu gabungan antara ion natrium dengan ion klorin. Okay? Okay. Bagi kumpulan 17, dia punya elektron valence dia semuanya 7. 7. Maka dia hanya perlu untuk klorin. Bawah ni klorin. Dia hanya ada, dia punya ikat susunan elektron dia ialah 287. Natrium 281. Semua kumpulan 1 elektron valence. Semua kumpulan 17, 7 elektron valence. Bagi logam, dia akan dermakan elektron valence dia, Na, kepada bukan logam untuk semuanya menjadi octets, iaitu 8. Octet ni ialah 8. Bila derma satu elektron valence dia, maka dia jadi 28. Maka klorin yang menerima satu elektron daripada natrium, maka dia akan jadi 8. Okey. Terima satu, dia akan jadi 8 di sini. Maka dua-dua jadi 8. Cuma logam dia akan hilang satu petala dia. Sebab dia derma satu elektron. Dia hanya ada satu elektron di elektron petala terluar dia. Maka bila dia derma, dia hilanglah petala dia. Maka dia akan jadi ion natrium, dia akan jadi 28. Ion klorin masih sama dia punya petala dia. Ada 3. Dia akan jadi 288. Okay. Baik. Nama dia ialah natrium klorida. Natrium klorida, klorin ataupun kumpulan 17, dalam keadaan atom dia, nama dia klorin, bromin, iodin dan sebagainya. Bromin, iodin. Bila dia sudah jadi ion, maka dia akan ada da belakang dia. Bila sudah jadi ion ataupun anion, maka dia akan jadi klorida. Kalau fluorine, dia akan jadi fluorida. Bromin, bromida. Iodin, iodida. Dia akan jadi fluorida. Baik. So, bila natrium sudah derma ion satu elektron valence dia kepada klorin, maka dia sudah jadi 28. Okey, susunan elektron dia 28 dan dia sudah ada charge 1 positif. Ataupun nama dia ialah cation anion, cation natrium. Manakala klorin, bila dia terima satu elektron daripada natrium, maka dia jadi 288. 288. Di mana dia sudah ada charge sebab dia lebih satu elektron. Sebab dia lebih satu elektron berbanding 17 proton yang ada di tengah-tengah ni. Manakala bagi natrium, di tengah-tengah ni ada 11 proton. Bila dia derma satu elektron dia, maka dia ada lebih proton berbanding elektron. Maka elektron dia jadi 10 elektron. Sebab dia derma satu elektron. Maka dia lebih satu proton. Lebih satu proton, proton bercas positif. Sebab itulah dia bercas satu positif. Maknanya cas satu positif ni ialah dia lebih satu proton. Manakala bagi klorin, dia bercas negatif ni kerana dia lebih satu elektron. Sebab di tengah-tengah dia ni masih lagi ada 17 proton. Sedangkan dia punya elektron dia sudah jadi 18 elektron. Elektron bercas negatif, maka dia lebih satu negatif. Sebab tu dia negatif satu. Okey. Jadi
Cara kita nak menerangkan tentang pembentukan ikatan ion natrium klorida ni dalam peperiksaan ialah yang pertama, dinyatakan atom natrium menderma satu elektron valen kepada atom klorin untuk menjadi ion natrium plus. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, atom natrium menderma satu elektron valennya kepada atom klorin untuk menjadi ion Na+. Kemudian yang kedua, atom klorin menerima satu elektron valennya untuk menjadi ion klorin. Kemudian yang ketiga, ion natrium dan ion klorida. Bila dia sudah pecah, dia jadi klorida lah. Ion klorida diikat oleh daya elektrostatik yang kuat untuk membentuk sebatian ion natrium klorida. Jadi ikatan ion ialah ikatan yang terbentuk melalui ikatan daya elektrostatik. Daya elektrostatik. Berbanding dengan ikatan kovalen, dia van der Waals. Bagi ikatan ionik, ikatan ion, dayanya ialah daya elektrostatik. Baik. Itu dia cara kita terangkan pembentukan ikatan ion daripada logam dan bukan logam. Baik, kemudian kita tengok ialah sifat sebatian ion. Sifat sebatian ion ni dia berbeza dengan ikatan kovalen, di mana ikatan ion ni dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Kemudian yang kedua, dia mengalirkan elektrik. Yang ketiga, dia boleh digunakan sebagai elektrolisis dalam proses digunakan sebagai elektrolit. Elektrolit untuk elektrolisis. Untuk elektrolisis. Dan yang keempat, dia larut di dalam air. Semua ikatan ion larut di dalam air. Baik, ini contoh yang kedua lah, di mana kalsium. Contoh yang kedua, kalsium bergabung dengan fluorine. Kalsium ada dua sebab dia punya elektron valen dia ada 2882. Jadi elektron valen dia ada dua. Jadi dia terpaksa kena keluarkan kedua-dua elektronnya yang berada di petala terluar, dan fluorine hanya ada satu. Yang perlu terima satu saja sebab dia 27. Jadi dia kena ada dua atom fluorine untuk bergabung dengan satu atom kalsium. Yang ini satu dengan satu, natrium klorida satu dengan satu. Sebab satu derma, satu terima. Manakala bagi yang bercas dua positif seperti kalsium, magnesium, kalau dia bergabung dengan kumpulan 17 yang perlu terima satu elektron, jadi dia kena ada dua. Ada dua ion fluorine bergabung dengan satu ion kalsium. Yang ini satu dengan satu. Sebabnya dia perlu derma dua elektron valen. Magnesium pun sama. Iaitu dua magnesium 282. Dia sama dengan kalsium yang perlu dermakan dua elektron valennya. Itulah contoh dia. Kita jawab soalan.